Kita selalu mendengar tentang keburukan kolesterol sehingga ramai yang sangat takut bila kolesterol mereka tinggi. Adakah kolesterol benar-benar jahat? Video ini akan memperbetulkan persepsi tentang kolesterol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tajuk kali ini, saya akan memperbincangkan tentang sumber kolesterol, fungsi kolesterol, mengapa kolesterol ditakuti. Saya juga akan memperbincangkan mengenai diet untuk mengawal kolesterol, ujian darah, siapa yang perlu dirawat, siapa yang tak perlu dirawat dan ada juga keadaannya bila ubat kolesterol tidak perlu dimulakan. Kolesterol adalah sejenis lemak di dalam badan kita, di mana kolesterol datang daripada dua sumber. Diet menyumbang 20% dari keseluruhan nilai kolesterol, sementara yang selebihnya dibina oleh hati. Kolesterol diperlukan oleh badan kita untuk menolong membina air empedu, untuk menolong membina dinding sel dan untuk menolong membina steroid. Apa yang menyebabkan kolesterol ditakuti? Kolesterol dari diet hanya menyumbang 20% dari keseluruhan nilai kolesterol. Namun dengan pertambahan usia, sedikit demi sedikit lemak ini akan melekat pada dinding saluran darah. Diet dengan kolesterol tinggi boleh menyebabkan deposit lemak cepat menebal dan menyebabkan tersumbatnya saluran darah. Ini yang boleh menyebabkan serangan jantung, strok ataupun anyit asma. Kita boleh mengawal kolesterol dengan menjaga diet. Apa yang kita ambil sehari-hari akan menyumbang kepada nilai kolesterol di dalam badan kita. Makanan-makanan lemak tepung seperti sup tulang, daging berlemak adalah makanan yang perlu dihindari. Lemak ini melekat pada jari dan ianya boleh melekat pada saluran darah. Tambahan pula orang-orang kita memang tidak pandai makan. Mereka makan makanan-makanan berlemak dan minum air batu. Ini akan menyebabkan lemak lagi cepat mengeras pada dinding saluran darah. Banyakkan makanan-makanan ini di dalam diet anda. Roti, kekacang, sayur-sayuran dan buah-buahan kerana ianya boleh mengawal kolesterol. Ujian untuk menunjukkan kadar kolesterol adalah ujian lipid profile. Pesakit perlu berpuasa, darah diambil, keputusan ujian darah akan diperolehi selepas beberapa hari. Setelah keputusan diperolehi, doktor akan menganalisis keputusan darah dan membuat keputusan sama ada perlu merawat pesakit dengan ubat anti-kolesterol ataupun tidak. Siapa yang perlu dirawat? Pesakit-pesakit ini boleh dimulakan dengan ubat anti-kolesterol. Pesakit darah tinggi dengan tekanan darahnya kekal tinggi dan pesakit dengan serangan jantung, di mana pada kedua-dua pesakit ini, bukaan saluran darah mereka sempit dan risiko untuk tersumbatnya saluran darah adalah tinggi. Jadi, mereka perlu dimulakan dengan ubat anti-kolesterol jika kolesterol mereka tinggi. Setelah beberapa lama merawat pesakit ini dengan ubat anti-kolesterol, bila nilai kolesterol telah kembali normal ataupun sakit serangan jantung yang sudah dilakukan pembedahan, maka ubat anti-kolesterol boleh diberhentikan. Namun, lakukan ujian kolesterol dari masa ke semasa untuk pesakit-pesakit ini. Siapa yang tidak perlu dirawat? Ramai yang sihat tapi memiliki kolesterol tinggi. Mungkin mereka datang dari keturunan dengan kolesterol tinggi. Mereka yang aktif bekerja atau bersukan juga memiliki kolesterol tinggi. Mereka yang aktif akan menyebabkan keadaan wear and tear di mana bila mereka menggunakan sel-sel badan dengan kuat, sel-sel badan akan cepat rosak dan kolesterol perlu tinggi untuk membaik pulih dinding-dinding sel tersebut. Kerana salah satu daripada fungsi kolesterol adalah untuk membina dinding-dinding sel. Jika mereka dirawat dengan ubat anti-kolesterol, mereka akan merasa sakit-sakit badan kerana sel-sel badan yang rosak tidak dapat dibaik pulih
sedangkan mereka memerlukan sel-sel badan yang baru untuk bekerja. Ubat antikolesterol tidak perlu dimulakan pada seseorang yang sihat. Ubat antikolesterol juga tidak perlu dimulakan pada pesakit darah tinggi dengan tekanan darah yang terkawal kerana bukaan saluran darah mereka sudah kembali normal. Dan bila tiadanya penyempitan pada saluran darah, risiko untuk mendapat serangan jantung, strok adalah minima. Merawat dengan ubat antikolesterol akan menyebabkan mereka mendapat kembung perut, angin, kerap sendawa dan kerap lapar. Keadaan ini tidak akan berlaku serta-merta, namun ianya akan berlaku setelah beberapa bulan mereka dirawat dengan ubat antikolesterol. Mari kita perhatikan salah satu lagi fungsi kolesterol, iaitu menolong membina air empedu. Fungsi air empedu adalah untuk memecahkan lemak makanan. Jadi bila pesakit dirawat dengan ubat antikolesterol, air empedu tidak dikeluarkan, jadi lemak makanan akan melekat dengan protein dan karbohidrat, dan makanan ini tidak dapat dipecahkan ke struktur yang lebih kecil, menyebabkan ianya hanya lalu sahaja di dalam usus perut. Oleh kerana tiadanya makanan yang diterima oleh tisu-tisu badan, maka asid perut akan dikeluarkan dengan lebih banyak untuk memberikan rangsangan lapar kepada pesakit. Namun kerana pesakit sudah makan, ia tidak akan menerima rangsangan itu sebagai lapar. Asid perut yang dikeluarkan, tiada makanan untuk diproses, dia akan meruap. Bila asid perut meruap, itu yang menyebabkan kembung perut, angin, sendawa. Itu yang menyebabkan pesakit kerap lapar. Terima kasih kerana telah menonton video ini sehingga tamat. Jangan lupa untuk subscribe dan bertemu lagi di video-video yang seterusnya, insya-Allah.